Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan dengan kubah yang bertajuk Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari kita mengambil masa untuk mempelajari dan memahami mengapa Tuhan yang Maha Kuasa perlu mengurangkan kuasanya ketika Dia datang ke bumi dalam badan. Marilah melihat buku Hosea bab 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah melihat ayat 6. Di sini ada tertulis, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Inilah kehendak Tuhan. Tuhan adalah Maha Kuasa. Namun orang cuba memahami Tuhan hanya mengikut pandangan sendiri. Marilah melihat kesaksian di dalam Alkitab tentang kuasa hebat Tuhan. Marilah melihat buku Kejadian bab 1 ayat 1. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Menurut ayat Alkitab, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan. Saudara-saudari, adakah anda benar-benar percaya ini? Apabila dunia masih kosong dan tidak berbentuk, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat 4, kita dapat lihat kerja Tuhan yang menciptakan cahaya dan kegelapan, bukan? Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Lalu Dia melakukan apa? Dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Tuhan menciptakan cahaya dan kegelapan, dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala daripada air yang ada di atasnya. Kalian semua, hanya melalui fakta ini, kita harus dapat membayangkan dan memahami kuasa hebat Tuhan. Tuhan yang penuh kuasa dan maha kuasa ialah Elohim, pencipta kita sejak permulaan. Di dalam buku Kejadian, semua kerja penciptaan yang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu laksanakan direkodkan. Tuhan menciptakan cahaya dan kegelapan. Semua jenis pokok, binatang di padang, ikan di laut, burung di langit, dan semua jenis pokok buah-buahan. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan satu demi satu. Kalau begitu, berapa jenis organisme hidup yang Tuhan ciptakan di bumi ini? Ahli sains berkata bahawa lebih kurang 10 juta spesies organisme hidup wujud di bumi. Antara 10 juta spesies, saya ingin memberitahu anda tentang satu parasit yang kecil hari ini. Perkataan parasit rasanya bukan perkataan yang positif. Tetapi sebuah filem parasit telah memenangi anugerah akademi di Amerika Syarikat. Hari ini, saya ingin berkongsi satu cerita tentang parasit dengan anda. Kalian semua, pernahkah anda mendengar tentang parasit semut? Semut adalah sangat kecil, tetapi terdapat parasit yang melakukan banyak hal aneh di dalam badan semut. Seperti manusia, semut pergi kerja pada waktu pagi dan berhenti kerja pada waktu malam. Semut-semut mempunyai jadual yang ditetapkan. Kadang-kala, antara semut-semut yang telah siap kerja, ada yang meninggalkan tanah jajahan dan menggantung pada hujung daun. Semut-semut bergantung kepada satu sama lain melalui kehidupan komunal. Jadi adalah sangat jarang untuk semut melakukan sesuatu dengan sendiri. Jika semut menggantung pada daun, disebabkan parasit di dalam badan semut sedang mengawal otak semut. Walaupun semut ialah serangga sosial, semut yang dijangkiti oleh parasit
menunjukkan kelakuan yang tidak normal ini. Parasit mencetuskan semut untuk berkelakuan seperti ini agar masuk ke dalam tubuh lembu atau domba. Akhirnya, lembu atau domba menelan daun bersama dengan semut yang tergantung dari daun. Apabila semut mati di dalam sistem pencernaan lembu, semut parasit ini berpindah ke hati haiwan ternakan serta bertelur di sana. Beberapa waktu kemudian, telur ini keluar dari tubuh haiwan ternakan melalui tahi. Sebaik sahaja telur di luar, siput datang dan makan tahi itu bersama dengan telur parasit semut. Telur itu berada di dalam badan siput buat beberapa ketika dan bahkan melalui peringkat larva. Kemudian parasit semut menuju ke paru-paru siput agar mempersiapkan diri untuk keluar dari siput. Apabila parasit semut yang keluar dari telur berpindah ke paru-paru siput, siput menggigil dan berputar. Oleh sebab paru-paru siput digeletek, siput tidak dapat duduk diam dan mengeluarkan lendir. Pada waktu itu, semua parasit semut keluar dari badan siput yang ditutup dengan lendir. Hari ini bukan kelas sains. Saiz otak semut adalah lebih kecil daripada 1 titik. Betapa kecilnya parasit semut yang hidup di dalam semut itu. Parasit semut hampir tidak kelihatan. Adalah benar-benar sukar untuk dipercayai bahawa sesuatu yang begitu kecil dapat mengawal otak semut dengan cara yang begitu menakjubkan. Apabila parasit keluar dari siput, semut yang lewat melihat timbunan lendir dan salah menganggapnya sebagai makanan. Jadi semut menyimpan timbunan lendir dan memakannya nanti. Sebenarnya, hati lembu atau domba ialah rumah parasit. Jadi parasit mempunyai keinginan untuk kembali ke sana. Setiap kali anda melihat semut yang menggantung pada hujung daun, anda boleh memahami bahawa semut itu telah dijangkiti oleh parasit. Mengapakah saya memberitahu anda cerita ini? Antara 10 juta spesies organisma hidup yang dicipta oleh Tuhan. Bukankah menakjubkan bahawa parasit semut mempunyai kitaran kehidupan walaupun parasit itu sangat kecil? Bukankah Tuhan benar-benar mengagumkan? Melalui kuasanya yang mengagumkan, Tuhan menciptakan segala sesuatu dari organisma hidup yang paling kecil sehingga alam semesta yang terbentang luas. Bagaimanakah kita tidak terkejut oleh kerja penciptaannya yang mengagumkan? Dunia ditakbir dan dicipta oleh Tuhan yang Maha Kuasa adalah benar-benar menakjubkan. Semua makhluk hidup, sama ada mikroorganisma, manusia atau binatang, adalah penuh dengan keajaiban. Kita kagum dengan fakta ini, memikirkan bagaimanakah ini boleh terjadi. Bagaimanakah makhluk yang sangat kecil ini dapat mengawal otak semut sehingga semut berkelakuan seperti itu? Hikmat dan kuasa siapa yang membolehkan ini berlaku? Semuanya berlaku oleh kuasa Tuhan kita yang mengagumkan dan perkasa. Tuhan kita mentadbir 10 juta spesies organisma hidup. Satu demi satu, Dia menciptakan semua itu. Tuhan bahkan memberi parasit semut naluri untuk kembali ke tempat asal. Bahkan manusia, sama ada mereka percaya kepada Tuhan atau tidak, mereka semua mempunyai keinginan semula jadi untuk kembali ke tempat asal mereka. Inilah sebab mengapa ada tertulis di dalam Alkitab bahawa Tuhan meletakkan keabadian dalam hati manusia, bukan? Apabila kita berfikir tentang perkara ini, kita dapat menyadari bahawa orang yang berkata bahawa tidak ada Tuhan adalah benar-benar bodoh. Siapakah yang menciptakan segala sesuatu sebagaimana adanya? Apabila parasit itu wujud, parasit tidak merancang kitaran kehidupan sendiri.
Ahli entomologi tertanya-tanya, semua adalah serangan sosial. Tapi mengapa ada yang meninggalkan tanah jajahan dan perkelakuan dengan begitu luar biasa, menggantung pada hujung daun? Nanti mereka mendapati bahawa semut dijangkiti oleh parasit. Adalah semut yang berkelakuan secara luar biasa. Apabila lembu atau domba merangkut daun, semut ditelan bersama dan berakhir di dalam perut haiwan ternakan. Di sana, parasit keluar dan bertelur. Kemudian telur menetas dan parasit keluar dari tubuh haiwan ternakan melalui tahi. Dapatkah parasit sendiri merancang proses ini? Kita dapat menyedari bahawa Tuhanlah yang merancang sistem sebegini. Apabila kita berfikir tentang kuasa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu secara terperinci, kita benar-benar terkejut dan tidak dapat mengelakkan diri, tetapi memuji Tuhan. Kita juga menyadari bahawa orang yang menyangkal kewujudan Tuhan adalah benar-benar bodoh. Melalui segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan, dengan reka cipta yang kompleks dan rumit, kita dapat rasa betapa berkuasa dan menakjubnya Tuhan kita. Marilah melihat buku Mazmur, bab 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada. Apa? Tidak ada Tuhan. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Tuhan. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Tidak sadarkan semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Tuhan menyertai angkatan yang benar. Kita dapat memahami bahawa orang yang berkata, tidak ada Tuhan adalah bodoh. Bagi makhluk hidup, yang wujud di dunia, yang tidak kelihatan, Tuhan memberi mereka kebolehan dan khidmat untuk memainkan peranan sendiri. Dia yang memenuhi kerja ini ialah Tuhan kita. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan binatang-binatang di padang dan pelbagai jenis tumbuhan dan pokok. Kerja penciptaan Tuhan diringkaskan di dalam buku Kejadian. Apabila memeriksa 10 juta spesies yang dicipta oleh Tuhan, semuanya mempunyai bentuk dan ciri-ciri yang berlainan. Demikian juga manusia. Seperti yang saya selalu sebutkan, tidak ada ahli di Sion yang mempunyai muka yang sama. Tuhan tidak menciptakan manusia daripada acuan tunggal. Tetapi sebaliknya, Tuhan menciptakan setiap orang dengan cara yang unik satu demi satu. Ini adalah benar bahagian parasit semut. Nama saintifik bagi parasit ini ialah Dicrocilium dendriticum. Tuhan menciptakan setiap organisma hidup yang kecil dengan begitu banyak pertimbangan untuk saiz, bentuk, dan ciri-ciri masing-masing. Melihat ini, saya tidak dapat mengelakkan diri, tetapi menyadari seberapa besar kasih yang telah Tuhan curahkan ke atas bumi yang kita hidup. Inilah sebabnya, orang yang paling bodoh ialah orang yang berkata bahawa tidak ada Tuhan. Selepas Perang Dunia Kedua, banyak orang yang telah menyaksikan kesengsaraan perang merenungkan. Sekiranya Tuhan benar-benar wujud, bagaimanakah perang sebegitu meletus? Memikirkan bahawa Tuhan tidak wujud, mereka bahkan mengadakan ceramah mengenai topik ini. Antara banyak penceramah, seorang ahli astronomi berkata, aku telah memerhatikan alam semesta yang jauh dengan teleskop untuk masa yang agak lama. Tetapi aku tidak dapat melihat Tuhan di mana-mana bintang. Oleh itu, Tuhan tidak wujud. Ini kesimpulannya. Kemudian seorang doktor naik dan memberi ucapan. Niatnya adalah untuk menyangkal kewujudan Tuhan. Aku seorang pakar dalam anatomi. Aku telah membedah tubuh orang dan dada orang banyak kali. Tetapi aku tidak melihat roh mereka.
Tidak kira berapa banyak kali aku menjalani pembedahan otak, aku tidak dapat melihat kewujudan roh yang Tuhan tuturkan. Sekiranya tidak ada benda seperti roh manusia, bukankah hal itu membuktikan bahawa Tuhan yang tidak kelihatan juga tidak wujud? Mereka bercakap seperti orang bodoh yang digambarkan di dalam buku Mazmur bab 14. Semua orang yang berkumpul dan mendengar ceramah itu memberi tepukan dan bersetuju dengan pandangan penceramah, mengatakan itu sangat benar. Pada akhir ceramah, para hadirin diberikan peluang untuk bersoal serta diminta untuk berkongsi pendapat mereka. Memandangkan pembentangan para penceramah meyakinkan banyak orang serta disokong oleh bukti saintifik dengan baik. Tidak ada yang mengangkat tangannya. Pada ketika itu, seorang wanita tua naik ke atas pentas dan berkata, "Aku ingin menanyakan satu soalan kepada ahli astronomi. Dengan teleskop yang kamu miliki, dapatkah kamu lihat angin?" Ahli astronomi menjawab, "Angin adalah tidak kelihatan. Bagaimanakah dapat lihat angin?" Kalau begitu, bagaimana mungkin kamu coba mencari Tuhan yang Maha Kuasa dengan teleskop yang tidak dapat menampilkan bahkan angin? Paling kurang pun, kamu harus mempunyai teleskop yang membolehkan kamu melihat angin. Hanya ketika itu, kamu layak untuk berbincang sama ada Tuhan wujud atau tidak, bukan? Mendengar ini, ahli astronomi menjadi merah oleh komennya. Kemudian, wanita tua bertanya kepada doktor, "Doktor, adakah kamu sudah berkahwin?" Doktor menjawab, "Ya, sudah." "Adakah kamu mempunyai anak?" Dia menjawab, "Ya." Wanita tua bertanya lagi, "Adakah kamu mengasihi istrimu dan anakmu?" "Ya." "Benar-benar mengasihi mereka?" "Ya, benar-benar mengasihi mereka." Kalau begitu, adakah kasih yang kamu miliki bagi mereka berada dalam hatimu atau dalam kepalamu? Atau kasih itu berada dalam mulutmu? Di mana sahaja kasih itu, sila keluarkan kasihmu dan tunjukkannya kepada kami. Wanita tua menunjukkan sebuah pisau kecil kepada doktor, mengatakan, "Bolehkah kamu tunjukkan di mana kasihmu?" Melalui khidmat wanita tua, banyak yang menyangka bahawa Tuhan tidak wujud telah mengubah pandangan mereka. Cerita ini ialah peristiwa sebenar yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Kalian semua, walaupun melalui contoh parasit semut yang kecil, bukankah kita dapat memahami bahawa Tuhan adalah benar-benar hidup? Dengan melihat bagaimana Tuhan mentadbir dunia mikroskopi, kita pasti dapat memahami kuasa hebat Tuhan Pencipta. Bukan? Sesungguhnya, Tuhan kita adalah mengagumkan dan penuh kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa datang ke bumi pada 2000 tahun yang lalu. Walaupun dia mempunyai semua kekuasaan dan kekuatan untuk menghukum orang jahat dan memberikan iman kepada orang yang tidak percaya, dia mengenalkan tubuh dengan rendah hati dan datang ke tanah Israel dengan nama Yesus. Marilah melihat pokok Ibrani bab 2 ayat 6. Tetapi terdapat seorang yang telah memberikan kesaksian di suatu tempat. Apakah manusia maka engkau memberinya perhatian? Apakah anak manusia maka engkau memeliharanya? Bagaimana dia telah membuatnya? Engkau telah menjadikannya rendah sedikit daripada malaikat. Engkau memahkotakannya dengan kemuliaan dan kehormatan. Dan engkau meletakkan segala-galanya tertakluk di bawah kakinya. Dengan meletakkan segalanya tertakluk di bawahnya, Tuhan tidak meninggalkan suatu apapun di luar kekuasaannya. Tetapi sekarang kita masih belum melihat segala-galanya diletakkan di bawahnya. Tetapi kita melihat Yesus yang dijadikan rendah sedikit daripada malaikat. Dimahkotakan dengan kemuliaan dan kehormatan. Kerana telah menderita kematian, supaya dia, dengan kasih kurnia Tuhan, mengalami kematian untuk setiap manusia. Kita datang ke bumi, mengenalkan tubuh, disebabkan dosa kita. Tetapi, Tuhan yang tidak berdosa telah datang dalam badan, dijadikan bahkan lebih lemah daripada malaikat. Banyak berkata,
Tuhan harus dapat melakukan apa-apa, seperti terbang melalui langit, dan banyak perkara lain yang tidak dapat dilakukan manusia. Hanya ketika itu, kita dapat percaya bahawa Dia ialah Tuhan. Kalian semua, apakah sebabnya Yesus datang ke bumi? Bukankah untuk menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita? Kita ialah pendosa dari syurga, yang terpaksa menderita hukuman kematian abadi di neraka. Mengasihani pendosa-pendosa yang celaka ini, Tuhan mengenalkan tubuh untuk menyelamatkan kita. Tuhan rela meninggalkan semua kuasa dan kemuliaannya di belakang, dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat untuk datang ke bumi ini. Marilah menyambung dengan pokok Ibrani bab 2 ayat 14. Oleh sebab anak-anak itu telah mendapat tubuh manusia, dia mendapatkan apa? Dia sendiri pun mendapatkannya. Dalam arti kata lain, dia mengenalkan tubuh, supaya melalui kematian dia, dapat memusnahkan iblis yang berkuasa atas kematian dan membebaskan mereka yang tertakluk kepada belenggunya seumur hidup kerana takut mati. Dia tidak memberi pertolongan kepada para malaikat, tetapi dia memberi pertolongan kepada keturunan Abraham. Dengan demikian, dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya dia menjadi imam besar yang berpengasihan dan setia dalam segala yang berkenaan dengan Tuhan untuk menebus dosa umat manusia. Oleh sebab dia sendiri telah menderita, menghadapi godaan, maka dia dapat menolong orang yang menghadapi godaan. Memandangkan anak-anak mempunyai daging dan darah, dia datang ke bumi, mengenalkan tubuh untuk memusnahkan pekerjaan iblis. Walaupun dia ialah Tuhan yang mempunyai kuasa yang mengagumkan di syurga, dia mengurangkan kuasa dan kedudukannya buat sementara waktu, menjadikan dirinya sedikit lebih rendah daripada malaikat untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab ini, Kristus telah diejek dan disalibkan, menderita kesakitan tubuh. Dia bahkan menerima tuduhan palsu, dituduh sebagai pemimpin mazhab ajaran orang Nazaret. Namun dia masih pergi dari bandar ke bandar, mencari semua anak-anaknya yang benar-benar ingin bertaubat dan mendengar suara Tuhan. Melalui buku Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita dapat melihat kemunculan Bapa kita yang bersungguh-sungguh menginjil di bumi untuk menyampaikan suaranya kepada manusia, bukan? Marilah melihat pokok Ibrani bab 9. Pokok Ibrani bab 9 ayat 27. Sebagaimana manusia ditentukan mati sekali dan selepas itu dihakimkan, begitulah Kristus telah dikorbankan sekali untuk dosa semua manusia. Kepada mereka yang menunggunya dengan penuh pengharapan, Dia akan datang bagi berapa kali? Kali kedua. Bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Dia datang buat kali kedua untuk menyelamatkan anak-anak Sion yang dikasihi. Ini bukan keputusan yang mudah. Semua orang menolak, mencemu, mengejek, menganiaya dia, dan akhirnya menyalibkan dia. Bukanlah mudah untuk datang sekali lagi ke tempat sebegitu. Walaupun bapa dan ibu kita telah diejek dan dianiaya oleh orang jahat, semua ini terjadi bukan kerana mereka tidak berkuasa. Kita mesti memahami Tuhan kita dengan betul. Bapa dan ibu kita ialah Tuhan Elohim yang mempunyai kuasa yang mengagumkan dan menggerunkan. Namun mereka menyembunyikan semua itu dalam badan dengan datang ke bumi ini. Janganlah kita lupa akan fakta bahawa mereka menjalani jalan ini disebabkan dosa berat yang kita lakukan di syurga. Inilah sebabnya Tuhan mendedahkan wahyunya kepada Rasul Yohanes, memberitahu kita bahawa hanya orang yang dibimbing oleh roh dan pengantin perempuan boleh kembali ke syurga. Marilah melihat pokok Wahyu bab 22. Pokok Wahyu bab 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah.
maka kita harus mencari dan datang kepada bapa dan ibu kita. Anda dan saya telah datang kepada mereka dan menerima air kehidupan secara percuma melalui kebenaran perjanjian baru. Namun, jika kita berfikir, tetapi aku rasa, kita mungkin menjauhkan diri daripada rancangan penebusan Tuhan. Itulah mengapa Alkitab mengajarkan kita kepatuhan kepada firman Tuhan. Betul? Untuk menyelamatkan kita, roh dan pengantin perempuan dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat dan datang ke bumi. Mereka rela mengenalkan tubuh untuk mengajarkan kita jalan keselamatan. Betapa menakjubkan rahmat mereka dan betapa indahnya kasih mereka bagi kita. Janganlah kita meremehkan pengorbanan mereka, memikirkan mereka melakukan itu kerana mereka ialah Tuhan. Sebaliknya, mari kita diingatkan bahawa bapa dan ibu mempunyai keazaman yang begitu besar hanya untuk menyelamatkan kita pendosa. Saya bersungguh-sungguh meminta saudara-saudari untuk mengikut jalan yang telah Tuhan tunjukkan kita agar kita dapat menerima sambutan hangat ke dalam kerajaan syurga yang abadi. Dengan ini, saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.